Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam episod terbaru dalam siri kisah seram netizen. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang masih lagi sudi untuk mendengar kisah seram netizen ni. Dan sekali lagi aku nak mengingatkan, kisah seram netizen ni adalah sebuah kisah seram di mana kita tidak dapat pastikan sejauh manakah kebenarannya, melainkan kepada mereka yang pernah mengalaminya sendiri, yang boleh mengesahkan bahawa perkara yang dialami itu benar-benar terjadi. Jadi kepada kita yang mendengar, kalau kita rasa tak percaya, kita anggaplah ia sekadar untuk hiburan. So kepada sesiapa yang masih belum lagi subscribe channel YouTube aku ni, korang boleh tekan button subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan juga button loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Alright, so pada hari ini aku ada dua kisah seram yang aku nak kongsikan. Tapi sebelum tu aku nak mengingatkan jugalah kepada sesiapa yang mendengar, jika korang ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh hantar cerita seram korang sama ada melalui email. Aku ada letak alamat email aku dekat ruangan description. So korang boleh hantarlah cerita seram korang dekat alamat email yang aku sertakan di bawah, ataupun korang boleh hantar cerita seram korang dengan message aku melalui Facebook aku lah. Walaupun kita tak friend dalam Facebook tu, tapi korang still boleh hantar message dan aku tetap akan dapat notification lah bila ada message-message baru yang masuk walaupun kita tak friend. So malam ni ada dua cerita yang aku nak kongsikan. Satu kisah, kisah yang pertama ni berkenaan dengan anaknya yang selalu menangis lah. Anak dia selalu menangis, setiap masa menangis. Kecuali tidur tak nangis, tapi bila buka mata dia nangis. So cerita ni dikongsikan oleh seorang kawan aku, followers di Facebook aku. Dan tapi nama dia kita rahsiakan. Alright, kita rahsiakan. Tapi inilah kisah yang benar-benar berlaku kepada diri dia, di mana anak dia sering menangis kerana gangguan satu benda ni. So apakah benda tersebut? Jom kita sama-sama dengarkan cerita yang dikongsikan oleh rakan Facebook aku ni . Kejadian ini berlaku semasa saya baru melahirkan anak yang pertama. Anak saya yang pertama ini asyik menangis saja. Siang ke, malam ke, dia sentiasa menangis. Saya pun tak tahu kenapa. Dan macam-macam cara saya buat supaya anak saya ni tak kerap menangis, tapi dia masih lagi menangis. Sehinggalah satu masa saya dapat rasakan yang anak saya ni menangis ada kaitan dengan patung-patung mainan yang ada di rumah saya. Patung-patung ini adalah patung yang saya kumpul sejak zaman saya anak dara lagi. Kemudian suami saya kumpul balik patung-patung itu dan dijadikan hiasan di dalam rumah. Suami saya susun patung-patung tu di atas bidai langsir di dalam bilik tidur. Masa tu juga saya perasan anak saya mula menangis sejak suami letak patung-patung tersebut. Tapi saya susah nak membuktikan bahawa apa yang berlaku pada anak saya tu ada kaitan dengan patung-patung tu. Sampailah satu masa ada seorang kawan saya ni ziarah saya. Kawan saya ni dia boleh nampak makhluk-makhluk halus. Itu adalah satu kemampuan yang ada padanya. Saya ceritalah pada kawan saya ni yang anak saya selalu menangis. Saya kata padanya, mungkin anak saya menangis ni ada kaitan dengan patung-patung yang suami saya susun atas bidai langsir di dalam bilik tidur. Jadi bila kawan saya masuk dalam rumah ni, saya tanyalah pada dia, kau ada nampak apa-apa tak dalam rumah aku? Masa tu kat ruang tamu, kawan saya kata dia tak nampak apa-apa pun. Lepas tu dia kata dia nak tengok bilik yang ada patung-patung tu. Saya pun bawalah dia ke bilik saya. Bila saya buka pintu bilik,
Dan masa tu kawan saya pun jenguk kepala ke dalam untuk melihat. Tak sampai beberapa saat, dia cepat-cepat tarik keluar kepala dia dari dalam bilik. Kemudian saya nampak muka dia berubah. Muka dia macam terkejut. Dia juga tiba-tiba picit-picit jari. Saya tahu, saya kenal dia dah lama dah. Bila dia picit-picit jari tu, maknanya dia sedang takut sebab dia nampak sesuatu. Saya pun tanyalah, kau nampak apa-apa ke? Kawan saya mengangguk. Kat mana? Tanya saya lagi. Kat dinding, atas aircon, kata kawan saya. Terus meremang bulu roma saya. Ternyata apa yang saya sangkakan tu memang betul. Memang ada benda yang telah menakutkan anak saya sehingga dia menangis. Yalah, kan orang kata budak kecil memang boleh nampak makhluk halus ni. Walaupun dalam ketakutan, saya tetap tanya kepada kawan saya macam mana rupanya. Kawan saya kata benda tu melekat kat dinding dan matanya bulat, besar dan berwarna merah. Maka disebabkan cerita kawan saya tu, pada minggu itu juga saya menjemput ahli keluarga untuk membaca Yasin di rumah saya. Sejak hari itu, anak saya pun tak menangis dah. Patung-patung mainan pun saya dah bagi kepada kanak-kanak yang lain untuk mereka bermain. Tapi ada satu patung ni yang berwarna merah dan ada tanduk macam syaitan, mak saya dah bakar. Pada masa ni juga saya teringat tentang satu jin yang bernama Ummu Sibian yang suka mengganggu bayi. Ummu Sibian ni rupanya dikatakan seperti cicak dengan mata merah yang besar. Sebab itulah kawan saya boleh nampak dia melekat dan merangkak seperti cicak di dinding. So itulah dia perkongsian daripada rakan di Facebook aku berkenaan dengan gangguan yang dialami oleh dirinya dan anaknya, sehingga anak dia tak boleh tidur. Rupa-rupanya ada lembaga, ada makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar yang ada di dalam rumahnya, yang dikatakan ia adalah jin yang bernama Ummu Sibian. Okay, so aku ada dapat tahu pasal Ummu Sibian ni kan. Sebab tu dah orang kata kita nak elakkan Ummu Sibian ni masuk dalam rumah kita, kita kena cepat-cepat panggil anak kita masuk ke dalam rumah sebelum maghrib menjelang. Kalau tidak, nanti Ummu Sibian ni akan ikut sekali lah. Tapi memang kalau macam tak percaya sekalipun, tapi memang kita sepatutnya balik rumah sebelum maghrib lah. Okay, kerana kita pun dah nak bersedia untuk solat maghrib, bersihkan diri, solat maghrib, makan dan sebagainya. Okay, apapun, terima kasih kepada kawan Facebook aku ni sebab sudi kongsikan cerita berkenaan gangguan yang dialami oleh dia dan juga anaknya. Dan kita ke cerita yang seterusnya. Okay, cerita yang seterusnya sebenarnya cerita ni macam agak rare juga. First time aku dapat cerita yang macam ni. Aku tak pernah dapat lagi cerita yang sebegini rupa. Okay, so ini pertama kali aku dapat. Dan bila aku dapat cerita ni, memang kata wow, ini memang sesuatu yang baru. Okay, ini berkenaan dengan ada seorang followers aku kat Facebook. Dia telah kongsikan cerita ni. Kita panggil dia sebagai Puan Su je lah Puan Su. Dia kongsikan satu cerita di mana dia boleh nampak satu makhluk dekat jalan Karak Lama. Makhluk ni memang besar gila dan scary gila. Depan mata dia, lalu depan mata Puan Su ni. Kalau nak tahu apa benda makhluk ni, jom kita dengar cerita daripada Puan Su ni. Kejadian ini berlaku semasa saya dan suami tinggal di kawasan Bentong, Pahang. Kami sudah lama berkahwin tapi masih belum ada anak. Pada tahun keempat barulah kami dikurniakan cahaya mata. Bila suami pergi berkursus, saya akan minta tolong anak buah temankan. Anak buah saya ni tinggal di Temerloh. Jadi saya dan suami akan pergi ambil anak buah saya sebelum suami pergi ke kursus. Masa tu jam dah menunjukkan tepat pukul 12 malam. Kami dalam perjalanan ke rumah anak buah. Entah macam mana kami boleh tersesat masuk sampai ke hutan. Kami tak jumpa simpang nak masuk lorong rumah anak buah.
Sudahlah gelap gelita. Ditambah pula kawasan rumah anak buah ni kawasan hutan. Jadi memang susahlah kami nak jumpa jalan nak masuk ke rumah anak buah. Tapi Alhamdulillah, saya dan suami jumpa juga rumah anak buah. Kami ambil dia dan terus balik ke Bentong. Pada masa inilah kami semua kena ganggu. Dalam perjalanan nak balik tu, tiba-tiba melintas di depan kereta kami satu makhluk yang memang pelik rupa dan bentuknya. Kami tengok macam monyet pun ada, macam bayi pun ada. Kiranya cara dia merangkak macam monyet dan badan dia licin macam kulit bayi. Makhluk tu menggeliat di tengah-tengah jalan. Bila suami tinggikan lampu, dia tak pandang pun arah kami. Dia buat tak tahu saja dan masih menggeliat di situ. Kemudian anak buah saya cakap, "Langgar je." Suami masa tu dah siap nak turun kereta sebab nak halau makhluk tu. Anak buah cakap lagi, "Benda tu memang selalu ada. Kalau dikejar, dia akan gaib." Suami pun bila anak buah dah cakap macam tu, dia pun terus gerakkan kereta dan langgar makhluk tu. Tapi apa yang mengejutkan ialah bila kereta dah langgar makhluk tu, kereta kami seolah-olah tak melanggar apa-apa. Macam kereta kami cuma bergerak menembusi makhluk tu je. Bila kereta dah bergerak ke depan lagi, kami tengok belakang, makhluk tu dah hilang, gaib macam tu saja. Memang nasib kami kot nak jumpa makhluk pelik macam tu pada malam tersebut. Tapi cerita pelik ni tak habis di situ saja. Bila perjalanan kami dah nak memasuki jalan Karak Lama, tiba-tiba anak buah tegur. Dia kata, hati-hati bila sampai Karak, sebab nanti ada ular besar tidur kat tengah jalan. Bila dengar anak buah cakap macam tu, saya dan suami saling berpandangan. Macam tak logik pula apa yang dikatakan oleh anak buah tu. Kami pun diam je lah, tak cakap apa-apa. Anak buah pula terus tidur di belakang selepas bagi peringatan tu. Kemudian, bila kami dah betul-betul sampai di jalan Karak Lama, tiba-tiba saya dan suami dikejutkan dengan bunyi yang menghentam bumbung kereta kami. Masa tu kami tak tahu apa yang sedang menghentam bumbung kereta kami. Beberapa saat selepas itu, di depan mata kami, barulah kami boleh nampak rupa benda yang menghentam kereta kami. Masa tu, hanya Allah saja yang tahu betapa takutnya kami bila melihat makhluk tersebut. Apa yang saya boleh katakan, makhluk tu adalah seperti naga. Saiznya besar dari pokok balak. Mukanya besar separuh daripada saiz jalan raya. Ekornya di belakang kelihatan bergulung-gulung dan panjangnya tak tahulah sampai mana. Naga tu menyeringai sehingga menampakkan giginya yang tajam dan berterabur. Di lehernya ada benda yang tajam-tajam dan bersisik berwarna kelabu hijau. Mula kami cuma mampu sekadar mengucapkan Allahu Akbar berulang-ulang kali bila melihat makhluk tersebut. Memang meremang bulu roma pada masa tu. Memang takut sangat-sangat bila tengok makhluk pelik tu. Tapi Alhamdulillah, makhluk tu hanya sekadar lalu saja di depan kami tanpa berbuat apa-apa. Memang bersyukur sangat. Kami meneruskan perjalanan pulang ke rumah walaupun dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Sampai saja di rumah, saya pitam beberapa kali kerana teringat-ingat tentang apa yang saya nampak di jalan Karak Lama tadi. Mungkin ada yang merasakan cerita saya ini tidak logik, tapi saya benar-benar mengalami dan benar-benar nampak makhluk seakan-akan naga yang sangat besar itu. Terpulang kepada anda semua, sama ada mahu percaya ataupun tidak. So itulah dia perkongsian daripada Puan Su. Ya, memang kalau dengar tu macam susah lah, macam kita nak gunakan akal kita nak kata macam benda tu logik kan. Tapi bila kita bercakap tentang makhluk gaib ni, macam-macam benda boleh jadi. So kalau siapa yang tak nak percaya, itu terpulang kepada diri masing-masing untuk percaya ataupun tidak. Tetapi makhluk gaib ni memang ada kemampuan untuk menjadi apa-apa saja. Okay, sedangkan kalau mereka nak menyamar sebagai manusia pun boleh. Ini kan pula untuk menyamar menjadi binatang yang menakutkan. Okay, ini lokasinya terletak di Jalan Karak Lama,
Okay, terima kasih kepada Puan Su sebab sudi kongsikan dan sudi membenarkan saya untuk berkongsi kepada para penonton kisah seram netizen tentang ceritanya yang ternampak makhluk seakan-akan naga di Jalan Karak Lama. Okay, so aku rasa cukup setakat tu saja. Kepada kalau korang ada yang nak kongsikan kisah seram, korang boleh hantar cerita seram korang dengan menghantar email ke alamat email yang aku letak kat ruangan description, ataupun hantar message ataupun cerita seram korang melalui message di Facebook. Aku ada letak link Facebook aku kat bawah di ruangan description. Setakat tu dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.